Anwar dakwa Muhyiddin dan Agong ada hubungan istimewa. Panas, MCA buat keputusan tolak UMNO. Sokong Perikatan Nasional, Ismail Sabri bakal berdepan tindakan disiplin. Muhyiddin tipu Agong lagi. Hubungan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah disifatkan sebagai istimewa. Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa berkata demikian ketika merujuk sikap Muhyiddin yang sentiasa memulakan mesyuarat jemaah menteri dengan menyampaikan titah Seri Paduka termasuk teguran sekaligus menyelar tomahan setengah pihak yang mendakwa Perdana Menteri sebagai derhaka. Minggu ini sahaja, 3 kali Muhyiddin menghadap Tuanku, iaitu waktu berlaku kekeliruan pindaan Ordinan Darurat pada 28 Julai, sebelum mesyuarat Kabinet pada 29 Julai dan hari ini menghadap lagi. Orang yang derhaka, Tuanku tidak benarkan masuk Istana Negara. Yang tahu derhaka atau tidak derhaka itu Yang di-Pertuan Agong, katanya ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara terbitan bernama TV yang membincangkan tajuk politik apa lagi selepas ini. Menyentuh perutusan khas Muhyiddin, Anwar berkata Perdana Menteri mengambil langkah yang tepat dan berani bagi menyelesaikan kemelut politik tanah air. Katanya jika polemik politik itu dibiarkan berpanjangan, ia akan mengganggu tanggungjawab kerajaan yang sedang bertungkus lumus berjuang dengan cabaran besar iaitu wabak penyakit berbahaya. Beliau juga menyifatkan pembentangan usul undi percaya kepada Muhyiddin pada sidang parlimen bulan depan sebagai profesional dan selari dengan perlembagaan persekutuan. Dalam perutusan khas, Muhyiddin berkata beliau telah menyembah maklum kepada Al-Sultan Abdullah bahawa beliau akan menentukan keabsahannya sebagai Perdana Menteri di Parlimen dengan membenarkan satu usul undi percaya kepadanya dibentangkan di Dewan Rakyat pada September. Anwar turut menyifatkan Muhyiddin sebagai pemimpin berpengetahuan luas mengenai selok-belok pentadbiran negara dan mempunyai komitmen yang tinggi. Beliau berpengetahuan luas, pernah menjadi Menteri Besar, Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan kini Perdana Menteri. Walaupun nampak bersahaja, tetapi beliau sangat arif dalam pentadbiran negara. Beliau menegaskan bahawa pencapaian kerajaan perlu dilihat dari segi kejayaan PIK yang menyaksikan kadar pencegahan harian tertinggi di dunia dan usaha menyelesaikan wabak penyakit berbahaya, katanya. MCA bertekad untuk melaksanakan disolusi Barisan Nasional bagi menyokong Kerajaan Perikatan Nasional sehingga pilihan raya umum akan datang, kata Biro Politik parti itu selepas bermesyuarat. Walaupun ini adalah pendirian yang diambil oleh Barisan Nasional tahun lalu, rakan sekutunya UMNO telah mengambil pendirian yang sangat berbeza mengenai hubungan parti itu dengan kepimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengetuai sekumpulan 11 ahli parlimen pada hari Selasa yang mengumumkan bahawa mereka menarik sokongan mereka, sementara sekumpulan ahli parlimen UMNO yang lain mengatakan bahawa mereka terus menyokong Muhyiddin. MCA yang mempunyai 2 kerusi di parlimen telah memutuskan untuk mengekalkan status quo. Hakikat dan realiti sekarang jelas, tiada satu pun atau gabungan parti yang boleh membentuk sebuah kerajaan stabil. Maka jika Kerajaan Perikatan Nasional dijatuhkan sekarang, ia hanya akan mengheret negara ke dalam krisis politik yang tidak berkesudahan dan pastinya ia memudaratkan rakyat serta negara. MCA berpendapat bahawa keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengusulkan undi percaya terhadap dirinya pada sidang Parlimen September nanti telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah langkah yang tepat berdasarkan prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, kata MCA. UMNO di bawah Zahid telah menunjukkan ketidakpuasan dengan prestasi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. MCA dilihat mempunyai pandangan berbeza. Bagaimanapun, MCA menggesa kerajaan untuk menamatkan bentuk Sekatan Pergerakan ketika ini. MCA juga berpendapat bahawa sudah tiba masanya kerajaan membuka semula sektor ekonomi secara berperingkat, memandangkan program pencegahan telah berjaya dilaksanakan dengan pantas kebelakangan ini dan dilihat semakin berjaya mencapai matlamat yang disasarkan. Perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sekarang agak kurang berkesan untuk mengurangkan jumlah kes jangkitan. PKP yang berterusan ini akan terus meningkatkan kesengsaraan rakyat yang berhadapan dengan kesukaran mencari rezeki. Pencegahan rakyat secara menyeluruh merupakan jalan terbaik bagi negara sekarang ini, katanya. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata
Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob akan berdepan akibat dari tindakan menentang keputusan Majlis Kerja Tertinggi Parti dan tampil berdiri bersama Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Bercakap kepada The Vibe semalam, Zahid berkata Ismail pada mulanya bersetuju untuk akur keputusan parti. Ismail Sabri berada dalam mesyuarat dan bersetuju dengan keputusan MKT untuk tarik sokongan daripada Perikatan Nasional, malah memberitahu ahli MKT yang beliau akan menuruti segala keputusan parti. Sebarang tindakan yang bakal dikenakan ke atas beliau akan dibuat berpandukan perlembagaan parti, tegasnya. Zahid menambah bahawa dia akan menyerahkan kepada Lembaga Disiplin UMNO yang diketuai oleh Zul Hasnan Rafiq untuk memutuskan tindakan terhadap Ismail. Saya akan menyerahkan perkara ini kepada Lembaga Disiplin Parti untuk menilai keputusan dibuat Ismail itu, tambahnya. Ismail tampil berdiri di sebelah Muhyiddin ketika Presiden Bersatu itu menegaskan bahawa dia masih mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat dan menyatakan kesediaan berdepan undi percaya pada persidangan September ini. Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk sejak itu memberi gambaran mendakwa lebih banyak pemimpin UMNO akan menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Sementara itu, Zahid memberitahu utusan Malaysia bahawa Menteri dan Timbalan Menteri UMNO harus meletakkan jawatan seperti diputuskan MKT. Terserah kepada mereka. Kalau patuh pada parti, sila letak jawatan seperti yang dibuat ahli Parlimen Lenggong, Syamsul, Anwar Nasarah, katanya seperti dilapor. Syamsul melepaskan jawatannya sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Semula Jadi pada hari Selasa, sejurus sebelum Zahid mengumumkan keputusan MKT. Seorang Menteri UMNO dilapor bernama TV malam tadi bahawa dia tidak bersetuju dengan Zahid. Anwar berpendapat bahawa Menteri-Menteri UMNO tidak perlu mematuhi keputusan parti kerana mereka bertanggungjawab untuk berkhidmat kepada rakyat ketika wabak penyakit berbahaya. Katakanlah Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, tengah sibuk dengan pencegahan, tiba-tiba keluar kerajaan. Macam itu ke tanggungjawab kita? Sama juga Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan, bertanggungjawab soal kesihatan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Menteri Kanan Luar Negeri, bertanggungjawab soal wabak penyakit berbahaya keseluruhannya. Kebetulannya semua Menteri UMNO. Oleh kerana satu perintah, kita kena tinggalkan sebegitu. Tak boleh begitu. Kita kena duduk, fikir betul-betul. Yang mana dahulu, yang mana kemudian, yang mana nak sokong atau tidak. Ada tempoh sebulan lagi sebelum Parlimen bersidang, katanya. UMNO telah mengemukakan lebih banyak akuan berkanun ahli Parlimen parti itu kepada Yang di-Pertuan Agong selepas memaklumkan penarikan balik sokongan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, kata sumber parti itu. Sumber memberitahu portal FMT ini lambakan ketiga SD yang dihantar kepada Agong dan menguatkan pendirian UMNO bahawa Muhyiddin sudah kehilangan majoriti sokongan di Dewan Rakyat. Semalam, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata, parti itu telah mengemukakan surat akuan tambahan ahli parlimennya memaklumkan penarikan sokongan mereka kepada Muhyiddin. Selalu Zahid berkata, UMNO mempunyai angka mencukupi ahli parlimen yang menarik sokongan terhadap Muhyiddin dan menegaskan ahli parlimen Paguh itu sudah kehilangan majoriti di Dewan Rakyat dan harus berundur. Muhyiddin bagaimanapun enggan meletakkan jawatan dan yakin masih mempunyai majoriti. Beliau berkata, satu usul percaya terhadapnya akan dibentangkan di Parlimen bulan depan untuk menentukan keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Dengan 3 lambakan SD dihantar ke Istana Negara. Saya tidak tahu bagaimana Perdana Menteri boleh terus mendakwa mempunyai sokongan majoriti. Hakikat adalah sebaliknya, kata sumber itu. Kalau Muhyiddin mempunyai majoriti sebagaimana yang didakwanya, beliau harus mengadakan sidang parlimen sekarang dan menguji dakwaan beliau itu, bukannya menunggu sehingga September, kata beliau. Dalam pada itu, UMNO telah menghantar surat tunjuk sebab kepada ahli Parlimen Maran, Ismail Abdul Muttalib, setelah Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan itu mengumumkan beliau akan terus menyokong pentadbiran Muhyiddin. Surat tunjuk sebab itu dihantar hari ini, kata sumber itu. Sebelum itu, Ismail dibidas oleh UMNO Maran kerana membelakangkan pendirian parti yang mahu semua ahli parlimennya menarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Ketua UMNO bahagian Maran, Shahniza Syamsuddin berkata, setiap pemimpin parti harus mematuhi pendirian UMNO Pusat dan keputusan parti pada Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Dalam pada itu, Pakatan Harapan menggesa tindakan diambil terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang didakwa gabungan itu telah menggelirukan Yang di-Pertuan Agong berhubung jumlah ahli parlimen yang menyokongnya. Ia susulan pengumuman Muhyiddin yang mendakwa dia masih memiliki majoriti sokongan di Dewan Rakyat. Pakatan Harapan juga menggesa badan penguatkuasa agar terus bertindak neutral dan tidak bertindak mengikut selera ahli politik parti pemerintah untuk menekan ahli parlimen agar menukar sokongan. Setelah pimpinan Pakatan Harapan membuat perkiraan yang teliti bersama rakan dari parti-parti pembangkang dan semua yang tidak menyokong Muhyiddin, ternyata dia tidak bercakap benar dan telah menggelirukan Yang di-Pertuan Agong sewaktu sesi menghadap semalam. Ini adalah satu tindakan penderhakaan tertinggi terhadap Ketua Utama Negara dan tidak patut dimaafkan,
kata Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam kenyataannya. Kenyataan itu ditandatangani Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Kata Pakatan Harapan lagi, tindakan tegas mesti diambil terhadap penipuan tahap tertinggi yang dibuat Muhyiddin sehingga sanggup tidak bercakap benar dan mengelirukan Agung. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengulangi pendirian kami serta semua parti dalam blok pembangkang termasuk ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Muhyiddin iaitu mendesak diadakan sidang khas parlimen pada Isnin 9 Ogos untuk memutuskan isu ini. Kami turut memohon agar semua penjawat awam, terutama badan penguat kuasa, terus bertindak secara profesional, neutral dan tidak sesekali mengikut selera politik parti pemerintah sekarang untuk menekan atau mengugut ahli parlimen, khususnya dalam hal sokongan terhadap Muhyiddin, kata Majlis Presiden Pakatan Harapan lagi.